Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Sir Rafiq. Sebelum saya memulakan agenda pertama saya pada kali ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rasha Alia binti Zainuddin dan ID pelajar saya ialah DM062236. Sebelum meneruskan topik pertama kita, saya ingin memperkenalkan rakan-rakan sekumpulan. Assalamualaikum kepada Sir Rafiq dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Nur Nazrina binti Mali daripada batch 27B, nombor ID DM06229197. Hello, hai, selamat petang. Hai, nama saya Claudia Shermiana Louis, memegang nombor ID DM06222109. Saya berasal dari batch 27B. Hai, nama saya Wendy Wong dan saya dari batch 27B dan student ID saya ialah DM06222124. Hai sir, nama saya Nushafi Aloy binti Muhammad Azwar Nizam Loy. Student ID saya adalah DM06222129 dari batch 27B. Selamat pagi saya ucapkan kepada Sir Rafiq dan rakan-rakan saya sekalian. Saya Suzy Matra Ana Jumri, batch 27B. I am student ID saya DM06222122. Yang pertama sekali adalah definisi stres. Apa itu stres? Stres adalah tindak balas dari emosi, fizikal dan mental disebabkan perubahan sekeliling seseorang ataupun persekitaran seseorang tersebut dalam keadaan yang negatif, di mana ia membuatkan emosi, fizikal ataupun mental seseorang itu tidak stabil dan ia boleh menyebabkan berlakunya stres. Pada pendapat saya, pada masa kini duit adalah segala-galanya kepada semua masyarakat di luar sana. Selain itu, isu kewangan di negara kita juga selalu menjadi isu yang dipersoalkan dari berbagai pihak, sama ada pasangan kita maupun saudara mara. Justru tanpa duit kita akan berasa stres dan terbeban untuk mengatasi masalah ini. Lebih-lebih lagi zaman sekarang nak cari kerja pun susah. Selain itu, kalau kita tidak duit pun orang akan pandang hina kepada kita, sedangkan kita sudah buat sehabis baik untuk mencari duit untuk menampung kehidupan harian kita. Kita usaha setiap hari untuk menampung kehidupan harian kita. Di samping itu, dengan duit juga ada banyak benda yang kita perlukan dalam kehidupan harian kita maupun selain itu. Contohnya membayar sewa rumah dan barang keperluan harian. Selain itu, kita sebagai seorang pelajar juga turut mengalami isu keuangan ini, lebih-lebih lagi untuk membayar kos pembelajaran dan tidak termasuk lagi dengan perkara yang lain. Nah, dijadikan cerita, kos pembelajaran pun bukannya sedikit tetapi mahal, lebih-lebih lagi kepada orang yang bukan dari keluarga yang senang. Secara keseluruhannya, di antara perbezaan duit dan cinta adalah dua-dua boleh menyebabkan semua orang akan rasa stres. Lebih-lebih lagi kalau kita tiada duit, takkan ada orang yang nak pandang kita. Orang hanya akan memandang seseorang itu dengan apa yang dimilikinya saja. Zaman sekarang kita semua canggih dan amat memerlukan duit untuk menampung segala kos sara hidup kita setiap hari. Tanpa duit, kita tidak akan mampu memiliki segalanya, termasuk cinta, kerana semua perkara harus memerlukan duit, sama ada untuk diri kita sendiri dan orang lain. Oleh itu, bagi saya duit sangat-sangat diperlukan, kerana kalau tak ada duit kita tak mampu untuk survive diri kita,
sama ada sekarang hari ini ataupun nanti. Jadinya kita kenalah usaha untuk cari duit ini supaya kita tak terlalu terbeban dengan isu keuangan kita ini pada masa akan datang. Itu saja, thank you. Di sini saya akan membincangkan tentang mengapakah duit boleh menyebabkan pelajar mendapat masalah stres. Di era globalisasi masa kini, rata-rata masyarakat mengeluh dengan peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Hal ini boleh menyebabkan mereka mendapat tekanan dalam masalah kewangan. Sebagai contoh, pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran di kolej dan universiti. Kos sara hidup yang akan dihadapi oleh pelajar ialah bayaran yuran setiap sem, bayaran bulanan hostel, makan dan minum harian mereka, dan banyak lagi. Ada sesetengah pelajar yang dari keluarga yang stabil dalam keuangan, jadi hal ini mungkin tiada masalah bagi mereka. Tetapi tidak dengan pelajar dari keluarga yang ada masalah keuangan. Di sini pelajar ini mungkin akan ada ketidakcukupan belanja dalam bulanan. Dengan itu, pelajar tersebut stres, buntu dan memikirkan macam mana mereka untuk menstabilkan masalah kewangan mereka. Selepas itu, mungkin mereka berusaha mencari kerja part-time di mana-mana tempat untuk menambahkan simpanan duit belanja mereka. Di samping itu, masalah ketidakcukupan kewangan ini akan menyebabkan pelajar mendapat tekanan mental dan fizikal sehingga mereka kurang tidur, sakit, murung, resah dan lebih suka menyendiri. Kadang-kadang sesetengah pelajar ini tidak masuk ke kelas, skip kelas demi bekerja paruh waktu untuk mendapatkan duit yang cukup untuk mereka. Selepas membincangkan tentang mengapakah duit boleh membuatkan pelajar stres, di sini saya juga akan membandingkan antara money dan love. Pada pendapat saya, duit bukanlah segala-galanya, tetapi masa sekarang semua benda memerlukan duit. Sebagai contoh, yang pertama ialah bercinta. Kalau kita nak bercinta, kita memang memerlukan duit untuk belanja boyfriend, belanja girlfriend, membeli barang, shopping dengan boyfriend, girlfriend. Jadi semua benda memang memerlukan duit. Selain itu, mereka yang masih bergelar student juga mungkin akan lebih fokus untuk bekerja dan belajar daripada fokus nak bercinta. Ada setengah pelajar dia lebih suka mencari part-time bekerja sambil belajar daripada fokus dengan bercinta. Jadi di sini pelajar mungkin memilih duit daripada cinta. Yang ketiga ialah setiap orang ni ada berbeza-beza pilihan. Ada orang cinta boleh membuat mereka bahagia. Ada juga orang duit boleh membahagiakan mereka. Dengan itu, diorang yang suka duit, yang memilih duit akan bekerja bersungguh-sungguh untuk mencari duit, menyimpan duit untuk mereward diri mereka dan membahagiakan diri mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. So ini boleh berbeza bagi setiap individu. Tapi setengah student yang mengalami tekanan duit
dengan membuat pengurusan kos pembelajaran, kos hidup, dan yuran pengajian. Pelajar sering mengalami tekanan kewangan kerana beberapa sebab. Yang pertama ialah yuran pengajian. Yuran pengajian dengan kos yang tinggi membuatkan student mengalami tekanan dalam kewangan. Oleh itu, student akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ialah kos hidup. Kos hidup termasuk sewa, pengangkutan, makanan, dan keperluan harian juga boleh membuat tekanan dalam kehidupan. Terakhir ialah kerja sambilan. Beberapa pelajar bekerja menjara diri dan tekanan mengimbangi kerja dan pengajian ini menjadi kritikal kerana setengah student ada yang tidak mampu untuk membayar seperti sewa hostel, dan kos harian. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Thank you. Kita orang akan membincangkan tentang pasal money. Sebab money ni bagi pelajar lah, money akan lebih stres daripada love. Sebab kalau money ni, pelajar tu akan dapat jam money akan membuatkan pelajar kekurangan wang. Sebab kekurangan wang tu kita macam lebih banyak guna daripada makanan, macam untuk isi pasta cenggol, lepas tu bil air, bil elektrik, hostel, semua tu. Selain itu, kita macam pelajar pun akan stres sebab setengah keluarga tidak cukup, macam pendapatan yang tidak kekal. Lepas tu membuatkan pelajar tu stres, terpaksa nak cari kerja part time untuk tambahkan diorang punya pendapatan supaya diorang dapat kekalkan kehidupan harian diorang. Selain itu, dia pun akan membuatkan pelajar stres sebab diorang macam tak boleh fokus lah dengan study diorang sekarang. Sebab diorang akan fikir banyak tentang duit macam tu. Sebab diorang takut tak ada duit, susah. Sebab kebanyakan lah nak guna duit sekarang. So saya lebih pilih money daripada love. Terima kasih. Antara duit dan cinta, yang manakah membuatkan pelajar lebih stres? Jawapan yang saya boleh bagi ialah duit. Disebabkan dalam kehidupan kita, semua benda nak kena guna duit. Makan pun kena guna duit, minum pun kena guna duit. Even nanti kita dah mati pun kita kena guna duit. Apatah lagi, pelajar yang sekarang kena duduk berjauhan daripada ibu bapa diorang. Yang pertama sekali, kenapa duit lebih stres? Boleh buat pelajar stres berbanding dengan bercinta? Okey, ini disebabkan pada mulanya waktu diorang masuk untuk belajar, diorang tak terfikir lagi tentang duit ni. Dan diorang tahu diorang terlampau, excited nak belajar. Padahal semester akan datang, diorang akan tahu betapa susahnya nak manage keuangan masing-masing. Itu adalah salah satu sebab kenapa pelajar lebih stres tentang duit berbanding dengan bercinta. Yang kedua, disebabkan dalam otak diorang asyik berfikir yang aku tak nak menyusahkan ibu bapa aku, jadi aku kena cari cara lain untuk menjana pendapatan diorang seharian. Jadi dari sini, kita boleh tahu yang diorang bertungkul lumus untuk mencari duit semata-mata untuk makan dan minum diorang sahaja. Itu adalah salah satu penyebab kenapa pelajar boleh stres, hanya disebabkan duit. Dan kalau nak dibandingkan dengan bercinta, dalam percintaan pun kita memerlukan duit. Sudah semestinya pelajar lebih berfikir tentang macam mana nak dapatkan duit. Duit je yang boleh bahagiakan diorang punya teman wanita ke, lelaki ke, dan sebagainya. Yang ketiga adalah cara mereka manage duit sendiri.
ada orang, dia orang punya pendapatan dapat 3,000 sebulan tapi tak pernah cukup. Kenapa? Sebab dia orang tak tahu macam mana dia orang nak menggunakan duit tu dengan sewajarnya. Jadi, dari situlah berlakunya stres. Duit ada banyak, berkepuk-kepuk. Tapi, bila hujung bulan je, tak ada duit. Tiba-tiba je nak itu ini kena pinjam kawan lah, kena berhutang lah. Ada yang sampai sanggup berhutang dengan orang yang tak dikenali dan selalu berjanji. Bila berjanji tapi tak pernah nak tepati, itu lagi satu masalah. Dari situ pun diorang dah terlampau stres dan dapat lagi tekanan yang baru menyebabkan stres diorang semakin bertambah. Yang terakhir adalah pelajar sendiri juga cuba untuk mencari duit demi diri sendiri dan juga keluarga. Ini disebabkan diorang nak sangat belajar tapi pada masa yang sama, family diorang tak boleh nak tanggung. Jadi, diorang pun decide untuk mencari kerja. Carilah macam-macam cara untuk dapatkan duit. Tapi disebabkan tak boleh nak dapat dalam masa yang cepat ataupun dalam masa yang singkat, diorang akan jadi lebih stres kerana diorang mempunyai dua komitmen. Yang pertama sekali adalah diri sendiri dengan kos yang diorang dapat dan pembayaran apa semua. Dan yang kedua, diorang kena tanggung keluarga diorang sendiri walaupun sepatutnya itu adalah tanggungjawab ibu bapa mereka. Hari ini saya nak cakap pasal kenapa duit ini menyebabkan stres kepada student. Salah satu poin saya ialah part-time job. Part-time job ni banyak student mereka akan pergi kerja untuk jadi part-timer untuk mendapatkan duit yang ekstra. Sebab kadang-kadang parents mereka mungkin tak ada ekonomi yang stabil, mungkin tak dapat berikan anak mereka duit yang mencukupi lah untuk mereka untuk sebulan itu. So mereka akan buat part-time job untuk mendapatkan extra money for the daily expenses. Ini akan menyebabkan stres sebab kerja kan memang akan stres. Mereka akan macam berjumpa dengan banyak situasi dan mereka juga perlu fokus dengan study mereka juga. So ya, ini telah menyebabkan stres kepada students lah. Second point ialah living expenses. Living expenses ni adalah contoh macam hostel fee, makanan, daily macam untuk barang pakai harian, and then transportation. Benda-benda ni wajib lah bagi student sebab student yang tiada transportation dari rumah, contohlah macam student yang memang dari tempat jauh pergi ke sini belajar di college ni, mereka tak ada transport sendiri. Kalau untuk secara konklusinya, keuangan membuatkan pelajar lebih stres berbanding dengan percintaan. Ini disebabkan makan juga memerlukan duit, minum pun kena guna duit, belajar pun kena guna duit, siap kena pinjam PTPTN dan kita perlu bayar balik. Dan selain daripada tu, tempat tinggal, pengangkutan, dan kadang-kadang kalau ada projek di luar, diorang kena guna duit. Nak dibandingkan dengan percintaan, diorang boleh je nak sama-sama kongsi duit apa semua. Jadi benda tu tak terlampau stres untuk pelajar. Kerana kebanyakannya pelajar zaman sekarang lebih stres memikirkan macam mana nak cari duit lebih untuk penjanaan kehidupan diorang. Sekian daripada kami. Terima kasih.